Okey, Datuk. Ada tahu tak dia kata apa? Dia kata ramai, dia kata belajar College Chancellor tak turun sembahyang subuh. Dia kata, kamu tak faham, saya terjemah tu. Kita bagi alasan ramai. Ada orang bagi alasan aku banyak harta. Esok kamu kerja hebat-hebat, adik. Adik hebat macam mana, adik? Saya pernah gaji engineer 8,000. Saya letak jawatan untuk jadi cikgu 1,800. Tetapi berkat cukup, adik. Bukan gaji yang banyak, tetapi keberkatan kita nak. Sebab tu kalau boleh lah, kamu tahu tak, saya duduk di UPM ni, saya duduk 4 tahun, saya boleh menghafal 10 juzuk Al-Quran. Bukan mengaji agama, elektronik. Jangan kata kamu tak boleh, adik. Boleh. Sebab apa? Letak pada diri kamu, ubah diri kamu. Ada orang pula, I'm very busy. Sibuk. Saya baru dijumpa ada seorang kawan saya. Dia kawan baik. Saya tanya dia, lama tak nampak masjid. I'm very busy, Ustaz. Rupanya dia ni suara sedap. Dia masuk satu pertandingan nyanyian. Dia menang AF8. Saya kata, kamu ke mana ni? Saya masuk pertandingan, Ustaz. Dia dulu azan, muazzin. Kenapa tak datang masjid? Saya masuk pertandingan ni, saya menang, Ustaz. Suara kamu sedap tak? Sedap tak macam Nabi Daud? Nabi Daud dia baca Quran, Zabur, burung yang terbang jatuh. Angin yang bertiup macam ribut, jadi sepoi-sepoi bahasa. Saya kata, suara kamu sedap tak? Sedap. Cuba nyanyi dong. Dia pun tarik satu lagu. Tak lagu apa? Engkau pun takkan mampu mengubah sekutu bunga yang layu pada musim luruh. Dia nyanyi, burung yang hinggap terbang habis. Dia kata, suara kamu sedap tak? Sedap. Kepala otak ada burung hinggap terbang, macam mana sedap? Itu bukan alasan, adik. Bukan alasan kita sibuk. Yang seterusnya, kamu semua esok akan bermimpin. Yang lelaki bermimpin pada perempuan, yang perempuan akan bermimpin esok. Bukan anak buah, anak-anak kamu. Sebab itu jangan bagi alasan. Sebab itu kita hidup laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ni sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian ada tangan ada kaki. Sebab itu kita jangan sombong, adik. Sombong manusia kerana keturunan. Siapa sini keturunan Tengku? Ada tak Tengku? Ada tak? Wan ada Wan. Nik ada Nik. Kamu keturunan Wan apa ada Wan asli? Semua tak ada ni. Semua tak ada. Adik, apa beza Tengku? Apa beza Wan? Apa beza Nik? Ada beza tak? Ada. Masuk dalam kubur. Ingat tak? Saya ingat lagi. Ada seorang raja. Masa dia hidup, yang mulia Tengku disebut. Bila mayat masuk dalam kubur, ya Ja'far binti Maimunah, Tengku tak ada dah. Sebentar lagi akan datang kepada kamu 2 orang malaikat, maka jangan kamu gentar. Dia makhluk Allah seperti kamu. Tak gentar lah, kamu duduk atas, bertua bawah tengok. Tahu tak? Masa tu, adik, tak ada guna Tengku ni kecuali apa? Orang yang tak ada sifat sombong. Yang kedua pangkat, yang ketiga harta. Sebab tu saya tak nak, adik, kamu keluar esok, kamu tak ada ilmu. Cuba tengok orang tak ada ilmu. Orang lelaki dia tahu lah apa berlaku. Orang tak ada ilmu ni, adik, jadi macam ni. Sebab tu kalau boleh, adik, bukan saja ilmu yang kamu belajar itu ilmu dunia, tapi ilmu akhirat. Cuba tengok apa berlaku kepada orang yang tak ada ilmu. Saya tak naklah orang macam ni. Cuba tengok, dia nak sembahyang, dia nak masbuk. Tak nak masbuk apa? Dia nak berimam lah. Dia datang lewat, dia duduk di belakang, dia masuk belah sana, member tak pergi. Dia masuk belah sini, member tak pergi. Dia pun cuit lah. Member ingat sah kedua langkah, dia masuk dalam. Dia ni pun menampak kot. Cuba tengok tu nampak dia. Orang yang tak soleh, tak ada ilmu. Sebab tu kalau boleh belajar. Esok ada khusus mandi jenazah, tak? Kalau kamu tak boleh, adik, kamu datang esok gaji jenazah kita kapan, bang? Senang. Lepas tu kita tanam dekat kubur. Kubur UPM ada 3, ada India ada, Melayu ada, Cina ada. Esok turun ramai-ramai. Saya tak nak yang perempuan kan, yang lelaki turun ramai-ramai. Ajak semua. Kita nak mandi jenazah. Bagaimana nak kapan, bagaimana nak sembahyang. Kamu kempel ramai-ramai, adik. Kempel adik, dia orang tak nak juga. Kamu angkat yang tak nak turun tu pelan-pelan. Angkat ramai-ramai. Kemudian kamu letak lepas. Lepas tu dia, kamu mandikan dia. Kita jadikan dia jenazah, insyaAllah esok.
Kita nak sembahyang jenazah macam mana kita nak mandi. Kita nak tahu. Yang tu penting. Untuk siapa? Orang lelaki. Ini baru ni saya dengar khusus imam yang datang banyak perempuan. Itu semua jadi imam. Allah. Bismillah. Semua di belakang dah tengok punggung. Apa tak turun? Turun ramai-ramai lelaki. Khusus imam. Kita yang hebat. Tapi kita tak ada ilmu, tak nak belajar. Itu sedih. Sebab apa? Kalau boleh orang yang hebat. Belajar. Kalau kamu duduk universiti, kamu nak hebat, jangan makan benda haram. Dia nak tanya belajar. Kamu makan tak benda haram? Yang lelaki, makan benda haram tak? Tak ada. Rokok isap tak? Saya nak tanya belajar perempuan. Rokok haram ke halal? Haram ke makruh? Haram kan kamu tak isap. Okey, perempuan lelaki. Haram ke makruh? Makruh dia isap. Adik, saya nak katalah rokok ni makruh. Buah petai makruh, belacan makruh. Kita ambil buah petai, kita cicah sampai belacan, kita masuk dalam mulut, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rokok makruh. Ada tak orang ambil rokok, orang letak dekat mulut, orang cucuk Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak isap rokok baca bismillah? Kalau isap rokok baca bismillah, orang utara kata gila babi nama dia. Mana ada? Adik saya nak tanya, ada tak orang makan dalam jamban? Ada tak? Ada. Di universiti tak boleh hisap. Dia hisap dekat mana? Jamban. Dia duduk tu. Member sebelah tak berak 2 minggu. Dia berak. Dia sendiri tutup hidung. Musuhnya tahi aku. Member sebelah. Sedapnya berasa strawberry. Duduk sedut tahi member sebelah. Allah. Layak benda haram makan dalam jamban. Saya nak tanya kamu. Pernah dengar tak kisah Abu Musa As-Saleh? Abu Musa As-Saleh, seorang pemuda mata agama dia, tak pernah makan benda haram. Satu hari dia jalan tepi sungai. Dia lapar ni. Dia jumpa buah tufah. Apa makna tufah? Apple. Dia lapar dia ambil buah apple tu. Dia makan. Bila makan separuh, dia terfikir, ya Allah, aku makan separuh. Kena minta halal. Kalau tak minta halal, fannaru auladi. Neraka tempatku. Lalu dia jalan tepi sungai, dia cari mana pokok yang terjuntai, yang buah dia jatuh ke bawah. Tiba-tiba dia jumpa dia masuk, ada seorang pakcik sedang menyangkut dalam taman dalam kebun. Dia pun, pakcik, ya ammi, hadap sajarat lak. Apakah pokok itu pakcik punya? Naam. Buahnya jatuh pakcik, saya makan separuh. Pakcik halal ya? Pakcik itu terfikir, tak pernah jumpa dalam dunia orang makan separuh minta halal. Selalu orang curi buah dia bergundi-gundi, tak pernah minta halal. Boleh apa halal? Dengan satu syarat. Apa syaratnya pakcik? Mau tak kamu jadi hamba kepada aku 10 tahun? Nak adik makan separuh buah apple jadi hamba? Kalau saya terpegang buah apple tu, pakcik nampak dah buah nampak. Kalau saya, tapi dia tak, pakcik saya sanggup pakcik. Habis 10 tahun dia pergi, pakcik buah pun dah tak ada pakcik, halal dah? Pakcik tu kata boleh apa halal. Pernah tak kamu tengok anakku yang perempuan? Tak pernah. Mau tak kamu kahwin dengan dia? Kalau saya setuju. Dia kata kamu nak kahwin dengan anak aku mata buta. Nak adik mata buta. Mila, ya bang, ambil air. Dia bawa ketul belacan. Apa-apa ketul belacan. Bukan saja buta, anak aku pekak. Nak adik orang pekak. Bukan saja pekak, anak aku bisu. Nak bisu. Sengau pun kamu tak nak dah, kau sengau. Orang tahu kata sengau, dia cakap nama Hanumah. Nama jangan nama nenek. Sengau lah. Orang Kelantan kata apa? Orang Kelantan kata lain, yang sengau yang pecah ni, sumbi tu. Dia cakap ke orang, saya nak cerita kamu, di sekolah saya Datuk On. Siapa nak masuk Datuk On 5 A? Baru di satu sekolah kan, saya masuk kelas tu, semua 4 A. Dia seorang 5 A. Dia ni, sumbi ni, dia sengau. Jadi saya kata, okey, saya ketua guru kelas, saya nak belajar-belajar, lantik seorang ketua kelas. Mereka ni tahu kata dia ni dapat 5A. Mereka, ustaz, lantik dia ustaz, dia dapat 5A, kami 4A lah. Rupanya dia sengau. Dia ni sumbi pecah ni. Saya kata tak boleh, kita undi. Mereka angkat tangan, dia menang juga. Bila menang, cikgu masuk, dia main beranak lah. Mangun, nama hangi hemo. Cikgu masuk, gelap setengah jam. Dah gelap macam mana? Budak pakai bangun, rentak yang sama. Nama hangi hemo. Budak korang ajar betul. Allah. Ada seorang cikgu
Elok tu pijak ya. Nenam ngomong ni. Tu pegang maka pen dia gelak sampai habis masa. Dia datang jumpa saya. Ustaz, kenapa? Tukarlah ketua kelas tu Ustaz. Kenapa? Yang ngau nak oi. Saya nak ngajak dengan nulis. Lain berhenti kau. Saya tukar nanti bapak dia komplain mati saya. Ustaz tolong nak Ustaz. Kau tengok sengau pun tak mau. Tambah lagi tu. Cuba kamu bayangkan kalau saya sengau macam mana. Dipersilakan Ustaz Abdullah tadi. Saya tengok nampak handsome. Hang ni saya nak nama Mek Mumedi. Pasal tuan-tuan gelak daripada pukul 9 sampai sekarang tak berhenti lagi tak. Tu pun tak gelak dah dia tekan perut. Sampai nak kecil tu ada mana. Gelak sampai nak kecil. Allah Akbar. Adik pergi kecil adik. Lepas tu datang balik. Allah. Ni bukan sengau. Bisu. Bukan saja bisu. Dia lumpuh. Sebab bayang tengok adik. Dia nak tetap lah. Kita kadang-kadang ni. Kita kata bisu kan. Cuba kamu bayang, kamu kahwin orang Kuala Lumpur, kamu ni orang Penang. Mak kamu sengau. Mak kamu sengau. Kamu pun balik-balik, mak, saya jumpa ada seorang perempuan, mak, duduk sebelah rumah saya. Cantik, mak, cucut. Mak pergi tengok. Kalau mak berkenan, mak sarung cicit. Mak kamu sengau. Tak nak. Aku ni tengok. Kalau aku berkenan, aku sarung cicit. Mak kamu pergi dah tengok. Tengok-tengok, mak kamu suka dekat perempuan yang duduk sebelah rumah kamu. Mak kamu pun teruslah pergi meminang sarung cincin. Sarung silap sarung jari hantu. Perempuan dia kata, "Mani, ni nak sarung tu. Yang ini mau betul." Mak kamu boleh tarik belah balik tu. Mak kamu kata, "Hang balik aku." Cuba tengok, sengau pun tak nak menantu sengau. Tambah lagi tu adik. Sebab itulah kalau boleh dah belajar. Ini bukan begitu. Lupa. Nah, saya sanggup pakcik asal pakcik halal buah yang saya makan. Akhirnya bila dia halal, dia berkahwinlah. Usaha juga. Amarallahu bihi bil insakin aw bil ma'ruf. Aku nikahkan kau dah hadir. Dia berkata, nampak dah bilik tu sedang berkunci. Roh. Dia pergi ke bilik tu. Sampai-sampai tengok orang soleh. Dia buat apa? Dia ketuk pintu. Tok. Tiba-tiba pintu bilik terbuka. Dia pun kontrol baju. Assalamualaikum. Tiba-tiba keluar. Ya Allah, cantiknya. Bulu mata macam penyapu. Pipi bau dia layang. Bibir dia lima berkah. Kaki 36, 36. Dia pun lari. Pak! Silap bilik, Pak. Pak dia kata bukan silap bilik. Itulah isteri kamu. Dia pergi pula ketuk pintu. Keluar lagi. Ya Allah, Pak. Silap bilik, Pak. Pak dia kata apa? Bukan silap bilik. Isteri kamu mata buta tak pernah tengok benda haram. Isteri kamu pekak tak pernah dengar benda haram. Isteri kamu bisu tak pernah cakap benda haram. Isteri kamu lumpuh tak pernah jalan tempat haram. Akhirnya dia kahwin adik, tak makan benda haram. Dapat isteri solehah. Anaknya lahir seorang anak lelaki diberi nama Syekh Abdul Qadir Jailani Waliullah. Adik, kamu nak dapat isteri solehah, jangan makan benda haram. Ini dulu isau okok adik. Dapat isteri tepi apa nama toilet dah. Kahwin. Allahu Akbar. Naik atas bas. Kahwin atas bas. Ya Allah. Nanti anak pun nak nama Shuttle Bus. Ahmad Shuttle Bus. Allah lah kamu ni. Ubah diri kita. Kita jadi yang soleh. Kita dapat isteri solehah. Kamu solehah, ubah diri kamu. Kamu dapat suami yang soleh. Sebab tu jangan makan benda haram. Kalau boleh jaga adik. Saya nak beritahu, kalau kamu makan benda haram, jaga. Tak susah. Belajar pun susah. Saya cukup jaga. Di antara apa? Kamu jangan makan twisty terus. Twisty, benda asam, benda yang masam. Jangan makan. Banyak sangat. Nanti saya beritahu. Jaga sunnah Nabi. Kalau boleh yang perempuan, kalau tengok sega, pakai tudung elok-elok. Cantik kamu. Yang lelaki jangan pakai tudung. Nanti turun esok pakai tudung semua benda. Jangan. Pakai elok. Tutup aurat. InsyaAllah. Sunnah Nabi jaga. Yang lelaki tahu janggut elok. Sebab seorang janggut ini 10 bidadari. Kamu nampak tak? Kalau nampak dah mati lah tu. Sudah Nabi kan? Saya baru ni forum dengan Diana Amir. Ingat tak Diana Amir? Duduk sebelah saya. Saya pun seram sejuk kan. Sebab apa? Tak balik sebulan. Sebulan tak balik rumah. Saya nampak negro pun putih lah. Putih negro ni. Saya tengok keluar Diana Amir. Allahu Akbar. Dia dapat hidayah. Pakai tudung. Saya kata, Diana, kamu ubah diri kamu. Kamu akan ubah seluruh masyarakat kamu. Kata, betul Ustaz. Saya ubah diri saya. Saya ubah boyfriend saya.
Saya ubah diri saya ubah mak ayah saya, Ustaz, hidayah bukan milik saya, hidayah milik Allah. Sebab tu kamu adik, ubah diri kamu adik, jaga sunnah Nabi. Selain daripada itu apa? Sentiasalah kalau kita buat dosa, bertaubat kepada Allah. Saya nak tanya kamu, saya balik umrah baru ni, bulan 6. Saya bawa koprat, seorang koprat. Saya bila sampai dekat hotel, saya akan beritahu segera, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, kecuali hati yang tak ada sifat sombong. Ada 40 orang nak masuk Masjidil Haram. Saya kata okey, kita nak masuk. Kalau siapa ada sombong, sebut astagfirullahalazim. Saya kata semua tundukkan kepala, kita nak masuk. Sebelum nak masuk, yang lelaki itibak. Kamu tahu tak itibak tu apa? Pakai kain ihram, tutup belah sini, kemudian buka belah sini. Tiba-tiba Pak Cik tadi, yang kontraktor tadi, dia datang, Ustaz, kalau tak buka belah sini boleh tak? Saya kata kenapa? Tiba-tiba dia buka. Bila dia buka dia, kamu tahu tak apa dekat lengan dia? Tatu skorpion. Kalau jengking. Ustaz, jangan tanya. Apa orang tak buat, tu saya buat Ustaz. Saya banyak dosa Ustaz. Ustaz selalu bagi tazkirah. Ada orang masuk Masjidil Haram tak nampak Baitullah. Ada orang sesat, ada orang tak boleh keluar Ustaz. Saya banyak dosa Ustaz. Saya mungkin tak nampak Ustaz. Dia susah hati. Kata abang, pakcik jangan susah hati. Kalau tak nampak, kita doa kepada Allah. Bila sampai dekat pintu King Abdul Aziz, kita tahu kita tutup berhenti. Saya pun baca, ikut saya. Allahumma antas salam. Sampai Allahumma tahli abwa barahmati. Okey, kaki kanan langkah. Tundukkan kepala. Semua masuk 40 orang ni tunduk. Sebab mereka tak pernah pergi lagi. Bila masuk, sampai dekat rukun Yamani, saya kata, tuan-tuan pakcik duduk. Semua duduk. Bila duduk, saya kata, tuan-tuan pakcik, kita berada di depan Kaabah. Angkat kepala. Pakcik tadi, yang ada kaku tadi, dia angkat. Angkat. Ustaz! Nampak Ustaz! Bila nampak, air mata mengalir. Ustaz! Ampun dosa saya Ustaz! Saya kata, oi, saya pernah boleh ampun dosa. Yang nak ampun dosa Allah, minta dekat Allah, depan Baitullah. Ya Allah, ampun dosaku. Dia menangis. Dia menangis dekat setengah jam. Dia kata, pakcik-makcik bangun. Nampak tak Hajarul Aswad? Nampak. Kita akan mula di sana. Lepas tu, kita akan tawaf. Lepas tawaf, kita semayang dekat Multazam. Siapa pernah pergi Mekah? Multazam ni antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Tempat tu mustajab doa. Saya pun bawa semua ni. Kemudian dia kata, tuan-tuan pergi sa'i. Dah habis tak lut, saya tunggu dekat Multazam. Pakcik dia datang. Dia duduk sebelah saya. Ustaz, saya datang dah awal Ustaz. Saya nak doa Ustaz. Nak doa apa Ustaz? Saya kata doa depan Multazam mustajab. Kalau minta 10, insya-Allah Allah makbul. Sebut dosa. Saya amin. Dia pun, ya Allah, dia tak malu. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ni, ya Allah, ampun dosaku. Saya dengar, amin. Aku pernah, ya Allah, ingatnya orang ni, ampun dosaku. Saya amin. Aku buat ini, ya Allah, ini. Saya dengar, oh dia punya dosa. Manusia apa? Kata pakcik, pakcik nampak tak orang sedang peluk Multazam? Pakcik nak peluk tak? Nak lah Ustaz. Rupanya dia ni bekas tentera, pegawai waran. Kan pegawai waran tu kalau dekat padang trek tu, dia duduk kat padang kawan, dia ada chief. Kuat! Sedia! Habis jenderal semua kena ikut. Jadi ada lagi perasaan bengis tu. Saya berbawa orang Arab dengan Pakistan penuh sedang peluk. Saya tengok ada seorang Arab, muka dia baik saja. Ya akhi, khalas ya akhi, akhi ni sudah bagi saya. Arab tadi lagi peluk. Pakcik tadi, Ustaz, bagi saya Ustaz. Ya, depan Kaabah pun nak tumbuk juga. Dia kata, pakcik di depan Kaabah. Astagfirullahaladzim. Sabarlah pakcik. Astagfirullahaladzim. Habis 20 minit. Ya akhi, khalas, akhi ni. Tiba-tiba Arab tadi keluar. Bila keluar, saya pegang pakcik ni, saya tolak dia. Pak! Lekat dekat Kaabah. Dia angkat tangan. Bila pipi dia kena Kaabah, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Punya kuat. Bila dia menangis, tiba-tiba dia senyap. Excited sangat dia senyap. Dia tak tahu apa nak doa. Saya bisik kat telinga dia, pakcik doalah supaya Allah ampun dosa isteri kita, anak-anak dia. Ya Allah, ampun dosa isteriku, anak-anak. Tiba-tiba senyap pula. Pakcik, doa, murah rezeki. Ya Allah, lupa Ustaz. Ya Allah, ya Allah, murah rezekiku ya Allah. Dah habis 20 minit. Pakcik, dah bagi orang lain lah. Saya pun tarik je. Duduk dekat makam Ibrahim.
Dia kesat air mata ni. Pakcik, apa rasa? Ustaz, saya tak pernah menangis Ustaz. Kenapa pipi saya kena Kaabah? Air mata saya mengalir Ustaz. Saya kata, pakcik, bila hati kita dekat dengan Allah, Allah ampun dosa pakcik. Tu yang air mata pakcik mengalir tu. Dia angkat tangan, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Adik kena tanya, kamu pernah menangis tak dengan dosa kamu? Ada, kita banyak dosa. Semayang kita belum tentu masuk surga, betul tak? Allahu Akbar. Kunci hilang seminggu, angkat sampai ingat puasa kita Nabi masuk surga. Puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan. Lepas tu Syawal puasa pula. Ambil 6. Lepas tu Zulhijjah dia ambil pula 9. Tapi saya jaga, dia tanya, kita jaga mulut tak? Mak kamu puasa habis semua, tapi tak jaga mulut bulan Ramadan. Kadang-kadang buat kuih sedap. Kan mak kamu bagi jiran sebelah. Bawa kuih apa? Tepung talam, tahu tepung talam? Yang sedap tu kan? Mak kamu bagi jiran sebelah. Puasa bukan main. Bagi-bagi jiran sebelah balik-balik. Tepung talam tu lemak berkrim, disukai ramai. Mak kamu tahu, orang bagi tepung talam punya sedap. Bagi cucuk udang pun tak ada. Dia nak tanya dia, kalau cucuk udang tak ada. Cucuk badak ada. Tu dia badak, pakai tak makan. Cucuk kodok ada. Kodok tu dia tak makan. Jangan komplain. Sebab tu semayang kita belum tentu masuk surga. Puasa kita belum tentu. Bagaimana adik? Kadang-kadang kita duduk, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Ampun dosa aku ya Allah. Kita menangis adik. Jamin kita setiap air mata yang mengalir secara paksa, Allah padam api neraka kita adik. Banyak bertaubat. Selain itu, jaga makanan, baca pelajar. Kamu nak pintar. Saya ambil PhD adik. Ada kawan saya, Dr. Taufik Ya. Kamu kenal tak? Kami belajar sekali itu. Level ke my best friend. Dia datang baru ini. Dr. Taufik Ya. Sekarang dia profesor. Kan? Member saya satu rumah. Alhamdulillah. Dr. Taufik Ya. Jaga makan. Apa dia? Jangan makan benda beresid di kamu ni. Jangan makan benda asam. Yang perempuan suka makan asam banyak. Lepas habis belajar dia, duduk 4 tahun, dia tak hari makan asam. Dia cirit ke tak apa? Jangan makan yang disimpan lama. Sajin is not very good. Not proper for you. Tak bagus tak? Tu sajin tu. Sebab dia ada asid borik tak? Untuk dia tahan lama. Tak bagus untuk neuron otak kita. Jangan makan yang ni. Kalau boleh jangan makan yang busuk. Pasal malam ada buah 10 biji tengah busuk. Contamination bacteria. Tak bagus. Ambil yang elok-elok biar mahal tak apa. Jangan makan yang haram. Tak payah isap rokok dia. Jangan makan benda yang haram dan cubaan. Nak makan apa? Makan ini. Kurma. Benar tak kurma? Kamu suka tak makan kurma? Kurma yang paling bagus tau kurma apa? Kurma kasut, kurma ajwa, tamar Nabi, tamar yang Nabi tanam sendiri. Nabi kata siapa yang makan 7 biji, Allah jauh daripada sifat sihir. Sihir 7 biji tamar ajwa ni. Tapi tak boleh makan banyak-banyak. Kalau makan banyak-banyak adik, dia ada kesan sampingan. Kepala kita boleh jadi botak. Kamu tahu tak kenapa botak? Kerana harganya mahal. Sekilo 120. Kamu elang pidin 2,000. Kamu makan sehari sekilo. Sebulan tak 3,600. Botak kepala kamu. Tak botak kepala kamu. Mak bapak kamu botak adik. Makan sikit-sikit. Kurma yang paling bagus ajwa. Tak bagus tak ada Maryami. Kalau tak ada Maryami, rutak. Kalau tak ada rutak, Yusuf Ayyub. Boleh juga dia makan kurma. Ataupun kismis. Very good. Lagi apa dia? Makan berkalori. Kalau makan tu ambil ikan sama. Kena ambil sebab dia protein. Dia akan bagi neuron kamu berkembang. Kena makan juga ayam seminggu sekali. Jangan makan setiap hari. Dia jadi obes. Gemuk ada. Bila gemuk tak cun ada 40, 80, 30. Sudah. Kaki kecil, punggung besar. Jangan makan banyak-banyak dia. Makan sikit-sikit lah. Minum madu, tak madu. Madu original. Letak atas meja, semut tak kerumuni dia. Bubuh peti ais tak beku. Bubuh dekat telur tu masak. Harga dia RM140. Yamannya ataupun yang original. Yang itu kamu minum satu sudu setiap pagi ataupun setiap petang. It's very good for you. Minum yang berprotein, susu lembu. Suka tak dia? Tak suka. Susu kambing. Tak suka juga high goat. Tak suka. Susu kacang soya.
Tak suka dia? Susu mak kamu. Mak! Nenek. Mak kamu bawa siap-siap, dia bawa main. Makan yang halal. Kena tunjuk kamu adik. Ini siapa? Ini siapa? Nampak tak? Semua A. Nampak tak semua A? Ini PMR 2008 9A. Nampak tak 9A? SPM 10A. Kamu pun dapat 10A kan? 10A. Dapat tawaran keluar negara, tapi dia pergi dekat 2A. Nak tengok tak siapa? Siapa tu? Siapa? Sekejap. Aminatul Rafiqah, anak aku lah. Nak tengok tak muka dia? Sekejap. Hei, borok ke dah? Anak aku bukan borok. Tidak. Ada borok. Anak saya okey. Ni. Kalau berkenan, 18,000. Ikut pasaran gula dah mahal. Okey dah. 18,000. Murah-murah dah, insyaAllah. Sebelah tu sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Sebab tu kamu ingat tadi, kalau boleh adik, orang yang hebat ni, dia selalu bukan takut mati, ingat mati. Bila ingat mati, kita belajar dengan hebat. Kamu belajar bukan saja subjek akademik, tapi agama juga ada. Kalau boleh kamu ni jadi hebat macam mana? Adik keluar UPM, hafal 10 juzuk Al-Quran. Saya tak ada basic bahasa Arab adik. Belajar Penang Free School. Siapa Penang Free School? Penang Free School. Kemudian sambung belajar UPM. Keluar UPM, saya balik-balik, ayah, saya nak jadi engineer. Okay, it's very good for you. Bukan ayah saya cakap, ayah saya tak boleh cakap, tak faham. Dia bawa saya, ayah saya tu guru pondok. Dia bawa belakang rumah, dia duduk dekat pondok. Nampak dah kitab ni, semua Arab. Kamu boleh baca tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, besok aku nak bakar kitab ni. Macam mana nak buat ayah? Kamu pergi belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab just only 3 months. 3 bulan saja saya hafal. Misbahun, apa makna misbah? Lampu. Mirwahatun, saqfun, ardun, rijalun, nisaun, amudun, apa nama, kursiyun, babun, tababun. Babun bukan monyet, pintu apa? Babun, pintu. Bila dah hafal 3,000 kalimah, saya atur kalimah. Saya nak pergi pasar malam. Uridu an adhaba ila suqul lail. Di pasar malam ramai manusia. Fi usuqul lail kathirul insan. Hampa semua makhluk ayun. Li'annahum makhluk ayunun. Hampa faham dah tahu kan? Bila saya boleh, ayah, saya nak ambil 4 sanawi. Start. Dia kata, boleh ke aku ambil 4 sanawi 7 tahun? Kamu 3 bulan? Ayah, otak kita sama. Otak kita bersama adik. Just like your hand. Besar ini aja. Cuba kamu genggam tangan kamu. Otak kamu besar ni. Oh, otak. Ini lembu ke apa? Ada otak kita ni. Otak kita ni, kalau kita guna, boleh. Bolehkah 3 bulan saya ambil 20 subjek? Semua saya dapat mumtaz. A semua. Saya balik, ayo, saya dapat A ya. Dia kata, pergi sambung diploma. Saya ambil diploma bahasa Arab. Man turid an yatakallam lughatul arabiyyah ma'i, ma fi mushkilah. Siapa nak cakap Arab dengan saya, apa boleh? Saya boleh cakap Arab. Saya boleh cakap orang putih. Saya boleh cakap Jepun. Saya pergi 2 tahun Jepun untuk dapat IR. Kemudian saya boleh cakap Melayu. Dan saya boleh cakap Mandarin. Sekarang duduk di Pulau Ketam. Ni hao ma, wah hen hao. Taufik ada, ni hao ma. Yang tu aja ada tak tahu. Okey, dah tu. Adik, gunakan kehebatan kamu adik. Sekarang ni adik, Syarul Alim. Lepas boleh bahasa Arab, saya sambung ambil master counselling. Sambung ambil ijazah dalam pendidikan Islam. Kemudian sambung PhD dalam psikologi. Tengok adik. Malam ustaz mengajar. Siang cikgu fizik. Fizik. Tapi sekarang di Pulau Ketam ada PJ. Apa ya bu? Ada PJ. Sebab apa? Semua bukan Melayu, Chinese semua. Tak boleh cakap Melayu, tak boleh cakap orang putih. Lepas salah dia PJ dengan moral. Allah Akbar, kesian kat saya. Dia nak baliklah, kesian dekat sini dengan anak saya sedang menunggu. Tak balik lagi ni. Lepas ni nak balik lah. Pukul berapa dah? 10.20. Boleh berhenti dah ni.
Belajar-belajar di atas sekalian. Kita ingat mati, kita ingatlah mak ayah kita. Saya nak tanya, siapa di kalangan kamu yang masih ada mak dan ayah? Cuba angkat tangan. Bagus, jangan jatuh tangan. Siapa yang ayah dia dah meninggal, angkat. Yang ayah tak meninggal, jatuh. Seorang, dua, tiga, empat, lima, enam. Siapa mak dia meninggal? Siapa dua-dua meninggal? Siapa dia meninggal? Kalau dia meninggal, malah dia hantu lah. Adik saya nak tanya, kamu duduk universiti UPM ni, siapa yang ayah dia datang ataupun dia balik kampung, dia akan jumpa mak dan ayah, dia cium tangan mak ayah dia. Cuba angkat tangan. Jangan jatuh tangan. Siapa bukan saja cium tangan mak ayah, dia cium pipi mak ayah dia. Cok, 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 cok. Siapa tak cium jatuh? Oh bagus. Siapa bukan saja cium pipi mak ayah dia, ayah dia, mak dia selalu tak buat ni, cium dahi dia. Dah kurang dah. Siapa adik? Bila dia cium tangan mak ayah dia, bukan dia cium adik, ayah dia cium mak dia. Nah, dia jumpa mak dia cium ayah dia. Kau tengah relax. Apa belajar universiti lambat ni, otak dia cepat. Ada dia jumpa mak dia cium ayah dia. Ciumlah belakang-belakang dengan depan, buat malu je. Adik-adik, saya ada mak ayah adik, saya sayang mak ayah saya. Saya ceritakan ulas ni, saya nak berhenti dah. Bawa ni lagi. Saya akan beli kereta. Kereta saya semua 3,006. PJN 3,006. PJP 3,006. PJ apa semua 3,006. Saya beli special kan. Satu hari saya balik rumah, ayah saya kata naik kereta Datsun Sunny. Saya kata, yang apa kata kalau kita beli kereta speedy dekat ayah? Isi dia kata apa? Abang belilah abang. Abang guna duit abang. Kalau di sini tak soleh, dia kata apa? Dia kira ayah dia ya. Yang ayah kita siapa nak beli? Tapi abang beli abang. Saya tempah nombor PJX 3,006. Saya tak bagi tahu ayah saya. Sebab apa? Hari jadi dia nanti saya akan bagi. Cuba tengok adik. Saya ubah diri saya ubah ayah saya. Sampai hari jadi tu, ayah, esok hari jadi ayah, saya nak bawa pergi makan Radik FC. Radik FC dekat Penang tu, ayam lah, macam KFC. Dia kata, insyaAllah, aku nak pergi. Saya bawa ayah saya, 26 umurnya. Rupanya, bila sampai di sana, saya akan ambil kereta baru ni. Saya pun parking kereta saya, PJN 3,006. Saya bawa ayah saya makan. Lepas makan setengah jam, saya pergi ambil kereta baru. Saya parking sebelah kiri. Nanti bila ayah saya masuk sebelah, dia akan tengok kereta tu. Sebab tu kalau kamu tengok nombor-nombor yang 3,006 tu, semua kereta saya lah. Banyaknya betul lah. Jadi saya pun, ayah, jom balik. Saya pegang tangan ayah saya. Dengan mak saya lah. Mak saya pun tak larang dah. 68 lah. Saya pegang. Ayah saya berjalan pelan-pelan, pergi sebelah kiri. Dia berhenti. Khairi, nombor kereta ni sama dengan kereta ni. Saya pun masuk tangan, dia pun tekan di mulut. Bunyi pula. Dia kata, tak bunyi apa kereta aku. Saya pun pergi dekat kereta, saya buka pintu. Ayah, mari masuk. Ini kereta siapa yang kamu buka pintu ni? Ayah, marilah masuk. Dia pun jalan-jalan. Ayah duduk, dia pun duduk. Saya pun pegang kunci. Cuba tengok, saya ubah diri saya ubah ayah. Ayah, kalau kunci ni ayah, kereta ni saya bagi ke ayah. Ayah nak tak? Dia angkat tangan. Alhamdulillah. Menangis dia. Dalam hati saya, kalaulah dia kata alhamdulillah, dia doa, ya Allah, bagilah anakku yang bagi kunci ni, ya Allah, masuk syurga, ya Allah. Saya tak masuk syurga, adik. Jamin masuk syurga kerana doa ayah saya. Saya start kereta, dia menangis ni. Mak saya datang, Khairi, kenapa ayah kamu duduk kereta lain? Mak, kereta ni saya nak bagi dekat mak ayah, nak dah. Mak saya lemah jatuh. Dia jatuh. Dia kata, mak jangan jatuh, mak. Jangan jatuh di luar, jatuh dalam kereta. Saya bawa ayah saya, mak saya masuk, dia duduk. Dua-dua menangis. Dia bawa daripada tol Sungai Petani sampai tol dekat rumah saya, Sungai Dua. Menangis ni. Anak saya duduk di belakang. Ayah, Tok Puan dengan Tok menangis daripada tol Sungai Petani sampai tol Sungai Dua. Dalam hati, ya Allah, bagilah mereka doa. Sembahyang saya tak tentu masuk syurga, puasa saya tak tentu, tapi baik dengan mak ayah, jamin masuk syurga. Sebab tu saya nak bagi tahu, kamu nak hebat dah, adik.
Kalau hebat, ada mak ayah malam ni telefon. Mak, sihat ke mak? Mak, cik sayang mak. Jangan pula mama, topak. Lopak je kamu ni. Itu macam mana? Cuba tengok, ni saya ceramah satu sekolah ni. Sekolah ni, pelajar-pelajarnya, cuba tengok, mana buka. Yang ini di SMK Tengku Ahmad Tajidin. Mereka ni ada pelajar-pelajar yang bermasalah, dikumpul pada pukul 12. Cuba tengok apa yang berlaku bila saya bagi ceramah. Menangis mereka ni 12.51 tengah hari 2006 hari. Saya mainkan perasaan. Kita kadang-kadang ada hati. Pelajar bermasalah ni lari kelas, tak masuk kelas, macam-macam. Saya mainkan perasaan. Mereka menangis. Lepas menangis tadi, dia kata, wahai adik-adikku, pelajar-pelajar, pergi cari mak dan ayah kamu. Cuba tengok. Bila mereka cari mak dan ayah mereka, mereka cium tangan mak dan ayah. Cuba kamu tengok apa yang berlaku kepada mak dan ayah. Tapi yang paling bagus dengan ni, pakcik ni dia ada 2 anak kembar. Seorang peluk di kaki dia, seorang peluk di tengkok dia. Cuba tengok adik, pakcik ni seorang peluk di tengkok, seorang peluk di kaki dia. Cuba tengok, seorang peluk di tengkok, seorang peluk di kaki. Belinang air mata pakcik ni nampak menangis adik. Allah, hati seorang ayah. Kita kadang-kadang ada anak lupa, no? Kadang-kadang kita anak lupa ayah, ayah lupa anak. Cuba tengok menangis tu, pakcik ni kesat air mata dia. Pakcik ni dia peluk anak dia, tak lepas-lepas. Allah Akbar. Tapi yang paling sedih pakcik tadi tak? Yang atas tu. Anak yang atas sudah berlalu, tinggal anak yang bawah. Mungkin ada silap dengan ayah dia. Dia pegang tangan ayah, dia cium tangan ayah, dia kata apa? Ayah, maafkan saya ayah. Dia cium tangan ayah, dia kata ayah, maafkan saya ayah. Cuba tengok ayah tu, bila anak dia kata ayah, maafkan saya. Cuba tengok ayah tu, belinang air mata ayah menangis. Adik, sayang mak ayah dah. Kenapa kamu menangis? Aku tak suruh teriak juga. Adik, okey. Hari ni adik kasih siap. Sebenarnya, pelajar-pelajar, hati kita ni kalau kamu nak lembutkan adik, kamu selalulah dengar ceramah agama. Turunlah adik. Yang lelaki esok turun adik. Bagi sokongan dekat pengarah kita program kita ni. Jangan bagi yang perempuan saja. Kesian adik. Sebab kita nak lelaki menjadi tunggak untuk apa aktiviti pun. Kalau mereka tak turun, biarkan mereka. Tengok adik, orang bukan Islam, adik nama apa adik? Bahasa ni? Nama kita King. King ah? You are King Kong? King of the Joker? King dia? Okay, tengok dia datang, duduk depan lah tu. Allah, aku ajak very good. Ada depan lah, bagus-bagus. Asal kita minta apa? Boleh malu. Bagus. Dia kata girlfriend dia ada di belakang. Bukan, perempuan juga. Oh, perempuan dia. You punya girlfriend lah? Bukan. Orang kita tu nak kasi. Oh, datang juga. Sebab apa dia? Orang
Orang yang datang dengan ceramah ni, malaikat tengok daripada langit seperti bintang bercahaya. Bintang ni, malaikat akan turun duduk bersama kamu semua. Sebab tu kamu tak boleh duduk depan ni sebab malaikat penuh. Sempat mereka berdoa kepada kamu, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Kalau lelaki, kalau perempuan, Allahumma ighfirlaha warhamha. Hari datang selalu ada dengar ceramah, terbuka hati kamu. Jangan ubah manusia, ubah diri kamu. Saya beri ceramah aja ni, tapi yang nak ubah siapa? Diri kamu adik. Sebab tu saya nak adik, kamu belikan buku ni. Ada macam-macam. Kalau siapa nak jadi cikgu, ayat surah Yusuf keempat dalam ni. Satu lagi adik, saya baru jumpa waliullah. Dia kata apa? Kamu mengajar di SMK Pulau Ketam, kamu baca ayat ni. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ini dibaca kepada binatang. Binatang tu akan ikut perintah kita. Saya baca dekat mereka semua. Alhamdulillah, bodoh habis. Kamu jaga. Tak dengar ni, kita baca ni. Bagus ni. Nama dia Ru'yah wa Shifa. Ru'yah tu apa? Pendiri diri. Kita kena ada ni. Pendiri daripada fitnah manusia ataupun syiar. Satu lagi, tolong kita nak bertemu dengan orang ayat dalam dada. Macam nak perintah, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kamu masuk bila peperiksaan, buka. Baca dulu, buka. InsyaAllah Allah tolong kamu. Tapi dengan syarat, sebelum tu kena baca lah. Tapi kalau baca atau tidak, harap baca yang ni tak jadi juga, dia fail juga. Jangan. Kali, harga dia murah aja. RM1 aja, RM1 aja. Kamu boleh beli. Tak rugi aja untuk ma'at tahfiz yang saya nak bina. RM1 yang kamu sumbang membina ma'at tahfiz untuk orang hafal Quran. Kamu tak boleh hafal, kita bantu, kita dapat pahala. Ada dekat sana, RM1 aja, RM1. Sedikit ada berapakah. Jadi saya ucap terima kasih. Saya nak buka soalan. Sebab saya lepas ni terus nak balik ke Pulau Pinang. Dan kamu doakan saya selamat. InsyaAllah saya akan datang balik pada minggu hadapan bersama-sama dengan pelajar-pelajar SMK Pulau Ketam. Saya duduk di sini lah. Ayah satu hari saya balik. Jadi terima kasih. Yang baik kepada Allah. Adik boleh tak berikan satu tepukan gemuruh kepada diri kamu yang very sporty. Okey, yang baik kepada Allah, melemah kelemahan saya mohon maaf. Kamu tahu tak berapa jam kamu duduk dengan ceramah? 1 jam setengah. Kamu tak bergajak. Hebat kamu bukan hebat saya. Hebat aku lah. Saya jumpa lagi yang baik kepada Allah yang lemah. Boleh faham tak saya cakap? Saya orang tawa, minta maaf. 5 minit yang kontrol. Lama dah jumpa lepas tu tak boleh kontrol. Allah. Tapi yang tak kontrol, okey tu. Kalau kontrol lah kan. Contoh sini, saya baru ni ceramah dekat Teluk Ikan. Datang jumpa saya, Ustaz, lama dah jumpa. Saya pun kontrol macam mana lama dah jumpa. Saya kontrol lah ceramah saya. Dia datang, Ustaz, sepatah haram tak faham. Saya kenapa tak faham? Ustaz cakap Lorak Utara. Saya tanya, kamu orang mana? Dia kata orang Johor. Sebab tu cakap lama tak jumpa. Rupanya dia kata, Ustaz tu pergi rumah saya. Rumah kamu kat mana? Dia bawa saya lah. Bawa. Setengah jam tak sampai rumah dia. Dia tanya lah, rumah kamu ni kat mana? Tak jauh je Ustaz, rumah saya kat sana. Bawa tak sampai lagi. Rumah kamu kat mana? Rumah saya Ustaz dekat sana. Kalau Ustaz nak tahu, rumah saya ni ada jalan tar. Atas jalan tar tu depan rumah saya ada gon. Kamu tahu tak gon? Gon tu bumper. Orang yang cakap gon, orang utara aja. Dia mengaku orang Johor. Saya pun, mana ada orang Johor cakap gon? Saya pun tanya, kamu ni orang mana? Dia pun terperasan. Awak kata gon? Dah Ustaz, saya orang Godiang. Belagak, kamu macam jumpa. Kita jumpa lagi di hari masa yang baik. InsyaAllah, yang baik kepada Allah, yang lemah kelemahan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.